Bira. Okey, terima kasih kepada Puan Nora untuk remind saya buat rakaman. Sekali lagi saya kongsikan. Okey, so antara sales funnel dengan marketing funnel, sales funnel ni lebih kepada sales journey. Daripada orang kita tak kenal sampailah ke klien. Mereka ni akan jadi klien kita. So kita buat kempen kesedaran, lepas tu mereka akan jadi prospek apabila kita tunjuk apa halakan minat mereka tu kepada kita, dan kita bantu mereka untuk buat keputusan dan mereka pun membuat pembelian dan akhirnya mereka akan jadi klien. So untuk marketing funnel ni dia lebih panjang. Okay, dia lebih panjang dan dia punya funnel ni atas daripada sales funnel lagi lah kalau dari secara keseluruhan. Cuma hari ni kita nak bagi pecah supaya tuan-tuan akan nampak macam mana journey customer tu sebelum berlaku pembelian dengan tuan-tuan. So dengan marketing funnel ni kita akan ada sama, saya buatkan layer dia ialah stranger, prospek, customer dan klien. So cuma bezanya ialah strategi, iaitu kita ada traffic, lepas tu kita ada leads, kita ada conversion dan akhirnya kita ada customer ataupun action lah. Dekat sini ialah action untuk jadikan mereka klien. So next marketing funnel. Okay, seperti yang kita ceritakan, yang pertamanya, okay, kita kena tahu, okay, suspect ataupun stranger. So siapa itu suspect ataupun stranger? Ialah audience yang kita tak kenal atau mereka tak kenal kita, tapi mereka ni sedang berlegar-legar. Kalau yang sales funnel tadi, mereka tak kenal kita, kita tak kenal dia. Tapi untuk marketing funnel ni, mereka ni tak kenal kita, tapi kita tahu mereka ada di mana. Tapi mereka ni sedang berlegar-legar. Ini lebih kepada digital marketing lah. So dekat mana mereka berlegar ni kebiasaannya? Sama ada dekat Facebook, dekat Instagram, dekat TikTok ataupun dekat WhatsApp group dan mungkin dalam Google. Google pun mereka berlegar-legar dalam Google tu. Cuma mereka tu dah lebih nak buat keputusan ataupun membuat pertimbangan untuk pembelian. Yang dekat Facebook dan sebagainya, mereka ni masih tengah berjalan-jalan, santai, pergi ke sana ke sini, pergi like, komen kawan punya Facebook ataupun dia tengah post dia punya Facebook, dia tengah kongsi. Mereka ni tengah scroll down, scroll up. Jadi mereka ni sedang berlegar-legar. Dekat mana mereka berlegar-legar? Sama ada dekat Facebook, Instagram, TikTok, website ataupun dalam WhatsApp group. Jadi inilah suspect ataupun stranger yang kita tak kenal. Okay, so apa yang kita perlu buat apabila kita dah tahu mereka ni sedang berlegar-legar? Jadi di sinilah perlunya kita kena bina aliran ataupun trafik. Okay, aliran ataupun trafik ni untuk membawa mereka, okay, untuk membawa mereka pergi ke kita punya asset. Apa itu asset? Asset itu sama ada kita punya Facebook, itu dipanggil asset. Okay, Instagram, itu akaun kita lah. Facebook, Instagram, website, ataupun dalam WhatsApp kita. Sama ada WhatsApp personal kita ataupun WhatsApp business kita. So, inilah kita nak alihkan mereka. Kita nak alirkan mereka ni untuk menghala pergi ke tempat kita. So, macam mana kita nak buat? Pertama, kita kena cari mereka. So, kita kena pergi ke tempat mereka, kita kena masuk ke kawasan-kawasan mereka, lepas tu kita jemput mereka. So, macam mana nak jemput mereka ni? Jadi, kita ada copywriting lah. Kita menggunakan copywriting, kita menggunakan mungkin e-book, tawaran e-book percuma, ataupun kita tawarkan tutorial percuma, ataupun mungkin kita tawarkan resepi percuma dan sebagainya. Apa saja, okay, yang berkaitan manfaat dan percuma kepada mereka. Jadi kita jemput mereka menggunakan kira itu boleh katakan istilah macam umpan lah. Umpan untuk bawa mereka pergi ke kita punya rumah ataupun aset. Jadi di mana aset kita ni berada. Jadi bergantung pada tuan-tuan punya strategi nak close mereka nanti. Jika tuan-tuan nak close mereka melalui website, maka tuan-tuan akan bawa mereka ke landing page. Jika tuan-tuan nak close mereka dalam Facebook Messenger, maka tuan-tuan akan bagi link Facebook tuan-tuan. Dan sekarang ni, banyaknya kita nak kongsikan tuan-tuan close mereka melalui WhatsApp. Sebab tu kita belajar daripada minggu lepas sehingga ke minggu ini berkenaan WhatsApp. Jadi banyaknya kita akan bercakap, kita nak linkkan mereka ni, alirkan mereka ni, pergerakan mereka ni pergi ke WhatsApp kita ataupun WhatsApp group kita. Seperti mana tuan-tuan yang berada sekarang ni lah. Seperti mana tim saya bawa tuan-tuan masuk kepada group mereka. Jadi bila dah masuk dalam group mereka, itu dia panggil
itu dia panggil traffic. Mereka alirkan tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan nampak copywriting mereka ni dekat Facebook, dekat WhatsApp grup kawan-kawan yang lain, ataupun dekat Instagram dan sebagainya. Jadi itu nama dia traffic. So tuan-tuan kena alirkan mereka ni, jemput dan bawa mereka ke asset tuan-tuan. Okay? So yang kedua, kita kena, saya dah cerita yang kedua ni, alirkan mereka ke trafik. Dan yang ketiga, cara yang ketiga mungkin tuan-tuan menggunakan survey. Perasan tak? Ada mereka buat survey. So dekat survey tu sebenarnya mereka dah collect data kita dah. Mereka ada nama, nombor telefon, lepas tu email ataupun WhatsApp kita, dan ada interest, apa minat kita. Tapi di situ ada spesifik lagi mungkin. Mereka akan dapat maklumat berapa kadar gaji kita, range kita sama ada kita B40, M40 ataupun T20, berapa ramai anak kita, lepas tu status kita sama ada berkahwin ataupun single dan sebagainya, tinggal di perumahan ataupun di kawasan kampung. Jadi ini penting. Jadi perasan tak, jika contohlah selalunya yang buat survey ni, yang saya perasan macam wife saya, dia selalu isi survey berkenaan dengan Pampers ataupun susu. Jadi mereka akan bagi sampel percuma. Nak tak dapat sampel percuma berkenaan susu ni. Jadi kita kena isi maklumat kita. So bila kita isi maklumat tu, itu trafik lah. Mereka akan alirkan kita pergi ke mereka punya asset. Sama ada mereka akan masukkan dalam database mereka, dan mereka akan blast melalui email marketing. Itu terpulang pada strategi mereka selepas tu. Jadi di sinilah pentingnya, apabila mereka dah dialirkan masuk dalam kita punya aset, maka kita kena collect ataupun kita kena bina database. Sebaiknya paling kurang nama mereka, kedua nombor telefon, dan ketiga ialah email. 3 benda ni paling basic dalam membina database. Okay? So apa yang perlu dibuat tuan-tuan? Okay, apa yang perlu dibuat? Pertama, tuan-tuan dah ada aset tadi, sama ada website, FB, email ataupun WhatsApp, maka tuan-tuan kongsikan link. Jadi kena create link. Okay? Link ni senang je. Macam mana nak jumpa link ni? Tuan-tuan cari mana-mana button share. Yang button share tu, itu adalah link. Dia boleh copy paste, jadikan dia sebagai link. Jadi share kepada mereka, sama ada tuan-tuan nak share dekat Facebook ke, dekat email ke, dekat website dan sebagainya, tu pulang. Okay? So kongsikan link tadi. Dan yang kedua, bila kita kongsikan link, kita kena ada umpan lah. Apa umpan dia tadi? Apa benefit dia? Jadi perkongsian resepi, tips sehat, sampel percuma dan sebagainya. Jadi ini adalah cara untuk kita jemput mereka ke dalam kita punya aset. Okay. So ringkasan dia untuk part ni, yang pertama, kita kena faham mereka berada di mana. So pergerakan mereka ke sana ke sini, kita alirkan mereka pergi ke aset kita dengan kongsi link. So apabila kita kongsi link, mereka akan masuk ke dalam kita punya aset. Okay? So setakat ni dapat tak tuan-tuan? Maksud yang pertama dahulu. Saya ada dapat feedback, ada kata saya laju juga. Jadi itu yang saya kena pastikan agar tuan-tuan tak ketinggalan dalam kelas yang saya sedang laksanakan bersama. Okay, terima kasih pada Tuan Hardi, Puan Tengku. Okay. So apabila tuan-tuan dah faham aset trafik, maka seterusnya mereka ni akan berubah menjadi prospek. Okay, mereka akan menjadi prospek. So sangat penting tuan-tuan. Sebelum tu saya nak bagi remind, sangat penting untuk faham customer journey. Okay, jangan diabaikan. Mungkin kita berniaga, katalah kita berniaga sambal. Kita hanya tahu, contohlah sambal ni kita dapat barang, kita promote, kita jual. Dapat barang, promote, kita jual. Dapat barang, promote, kita jual. Tapi perasan tak, hari-hari, okay, kita akan sentiasa nak cari customer baru. Sedangkan customer lama tu kita dah mula abaikan, pinggirkan, ataupun lupakan mereka. Wahal, sebenarnya mereka ni lah yang sepatutnya kita kena follow up selalu. Dan dia lebih menjimatkan, apatah lagi kalau kita ada produk-produk baru. Sebab tu penting customer journey. Okay? Jadi malam ni lah saya akan kongsikan, insyaAllah tuan-tuan akan terbuka satu lagi cara macam mana nak jadikan customer ni secara konsisten akan bersama dengan tuan-tuan. Tak kisahlah produk apa yang tuan-tuan nak jual selepas ni, so mereka akan follow tuan-tuan. Okay? So yang kedua ialah kita nak jadikan mereka prospek. So siapa prospek ini? Macam mana prospek ni nak dijadikan prospek? So prospek ni akan jadi prospek apabila
okey, apabila mereka dah klik, okey, mereka dah klik link kita masuk ke kita punya asset. Sama ada mereka dah masuk dalam kita punya database, masuk dalam grup WhatsApp kita, itu yang paling mudah lah, okey, ataupun mereka ni dah isi borang-borang survey, ataupun mereka ni pernah PM kita. Jadi bila mereka dah PM, ada respon, respon tu maksudnya mereka dah masuk masuk dalam kita punya step yang kedua. So mereka ni bolehlah dikategorikan sebagai prospek kerana mereka telah menunjukkan minat kepada apa yang kita tawarkan tadi. So bila prospek ni lah yang kita perlu jaga. Daripada ramai tadi, maka dia semakin kurang, mereka akan jadi prospek. So apa strategi dekat sini, kita panggil dia lead. Lead ni nak membawa mereka sebelum mereka jadi customer. Jadi itu dia panggil lead. Jadi kita kena tingkatkan minat. Okay? Kita kena tingkatkan minat. Contohlah, tuan-tuan sekarang ni dah masuk dalam grup WhatsApp. Itu dia panggil prospek lah tu. Semua yang ada dalam grup WhatsApp tu, okay, itu adalah prospek sebenarnya. Siapa yang admin dalam grup tu, itu adalah prospek dia. Kalau ada 100 lah prospek yang ada. So, apa yang dia perlu buat untuk berkomunikasi dengan prospek? Pertama sekali, dia kena tingkatkan minat. Okay, interest. Okay, mereka dengan kempen ataupun info-info yang menarik. Kena tingkatkan. So, kita kena kekalkan engagement tu bersama dengan prospek kita. Supaya mereka ni taklah left ataupun taklah tertunggu-tunggu ataupun apa sajalah. Mereka akan berada dalam grup kita ni kerana mereka tahu kita akan ada benda-benda yang akan bermanfaat kepada mereka pada suatu hari nanti. Bukan sekarang, tapi satu hari nanti. Ataupun mungkin mereka tengah menunggu saat-saat yang sesuai untuk mereka membeli. Jadi di situlah pentingnya juga tuan-tuan kena develop content marketing. Sama ada melalui gambar, video ataupun perkongsian. Contoh kalau sambal tadi sangat mudah lah. Tuan-tuan kongsilah resepi masuk udang apa semua. Akhirnya ada perencah special, adabi. Apa sajalah yang berkaitan masakan ni, akhirnya diselitkan perencah. Jadi secara tak langsung, dia akan meningkatkan minat mereka. Ingin tahu, sedap kalau pakai perencah ni. Tengok macam ramai saja. Jadi bila itu berlaku, maka tuan-tuan juga perlu menguruskan database. Kita dah ada prospek tadi, mereka ada isi borang survey, mereka dah masuk dalam kolam kita, maka kita perlu uruskan nama-nama ni, mereka-mereka ni sebagai satu database. Jadi penting nak uruskan database ni kerana kita nak convert mereka ni jadi sales kita selepas ni. Okay? So setakat ni, itu strategi antara yang ringkas lah. Ada banyak lagi lah strategi. Mungkin kita akan gunakan contoh selepas ini. Okay, next, apa yang perlu dibuat? Okay, apabila mereka ni jadi prospek. So, pertama kena tingkatkan engagement seperti saya kongsikan tadi. Yang kedua, kena kongsikan manfaat. Kena banyak kongsikan manfaat. Benefit. Ataupun apa saja yang boleh menyelesaikan masalah mereka. Apa saja yang boleh mencapai impian mereka. Dan yang ketiga, penting, kena selalu berkongsi. Testimoni. Kena kongsi testimoni. Baru beli, seorang baru beli, dua orang baru beli, seorang beli 3, repeat order, repeat customer, itu testimoni. Kena selalu kongsikan. Okay? Ataupun Alhamdulillah dah sembuh, dah kurus, apa sajalah yang berkaitan dengan testimoni itu tadi. So far dekat sini dapat tuan-tuan? Okay. Kalau saya tertinggal soalan, saya tengok. Okay, Alhamdulillah, terima kasih kepada semua. Okay, next. So, itu adalah orang kata level yang kedua. Okay, dia ingatlah corong ni dia bukan tapis tau. Dia sebenarnya dia nak halakan customer ni. Jadi kita punya klien lah. Daripada stranger jadi kita punya customer dan klien. So, dia bukannya filter. Okay, corong ni bukan filter. Tapi dia adalah untuk menghalakan. Okay. So, next. So, yang ketiga ialah okay, mereka ni macam mana kita nak jadikan customer. So, apabila mereka ni nak dijadikan customer, of course, mereka ni kena membeli barang. Jadi, sebelum mereka membeli barang, apa yang perlu kita buat? Itu yang kita kena faham. Itu dia panggil conversion. Conversion ni nak tukar daripada prospek pergi ke customer. Daripada kosong nak kita jadikan sebagai duit. Apa yang kita laburkan selama ni, kita nak convert. Kita nak ambil return dah pula selepas ini. Jadi, siapa mereka ni? Okay, customer ni adalah mereka yang sedang
okey, yang baru membuat pembelian pertama, okey, dengan anda. So ini adalah customer, okey, atau mereka yang sedang atau baru membuat pembelian pertama. Jadi macam mana nak convert mereka ni kepada customer? So strateginya ialah melalui conversion. So conversion ni selalunya kita akan membuat tawaran-tawaran yang menarik. So apa tawaran-tawaran yang menarik? Ataupun apa wording yang sesuai, perkataan atau ayat-ayat yang kena ada dalam kita punya tawaran. So biasanya kita akan ada perkataan terhad. Okay, terhad pendaftaran, macam saya XOX mungkin, saya akan buat terhad pendaftaran sehingga pada 31 Ogos. Okay, terhad untuk 10 orang yang pertama. Pembelian terhad 2 sahaja bagi setiap customer. Kalau biasa kita beli gula kan, gula hanya 2 kg saja dibenarkan. Itu pun terhad. Yang kedua, kita banyak gunakan perkataan diskaun 10%, 20%, 30%, 40%, 50%. So ini perkataan-perkataan yang memperlihatkan bahawa apabila mereka membeli, mereka dapat harga diskaun. So benefitnya ialah mereka dapat harga jimat. Mereka nak jimat sebenarnya. So yang ketiga ayat yang kita boleh gunakan ialah percuma. Banyakkan benda-benda yang percuma. Apa yang kita boleh bagi percuma? Contohnya kita bagi kalender percuma, payung percuma, apa lagi? Mungkin beli 1 percuma 1, beli 2 percuma 1, beli t-shirt percuma seluar, dan sebagainya. So ada tawaran-tawaran berkaitan. So ini antara wording yang kita boleh pakai. Okay, gunakan bila kita membuat kempen-kempen ataupun tawaran-tawaran yang hebat. Jadi kita kena letakkan terhad, diskaun, percuma. So, apa yang perlu dibuat tuan-tuan? Itu yang penting. Custom suka barang percuma. Betul, Puan Indra. Sangat betul. Siapa saja nak membeli, dia nak percuma. Kadang kita bagi pen yang harga 20 sen, 50 sen tu pun tak apa. Sebab dia nak percuma. Orang akan rasa happy bila kita bagi benda-benda yang percuma. Dia sebenarnya bukan customer saya. Saya sendiri pun nak juga yang percuma. Apa saja yang percuma ni, tak kisahlah. Apa saja. Jadi itulah sebab kita kena invest sikit. Kita still ada untung. So tak apa, kita keluarkan. Yang bagusnya, kenapa saya suka percuma ni, lagi-lagi kalau kita bagi barang, so satu, kita dapat tingkatkan sales. Kedua, kita dapat tinggalkan kenang-kenangan kita tu pada dia. Jadi dia ingat, contoh kita bagi pen, macam insurans lah. Siapa yang buat industri insurans, mereka akan selalu bagi diary. Jadi orang tu selalu pakai diary. Diary dia tulis dan sebagainya. So dia rasa eksklusif, dapat hadiah-hadiah seperti ini. Dan harga dia mungkin, harga dia tu, diary tu boleh jadi dapat percuma harga yang lebih murah dekat mana-mana, tapi oleh kerana benda tu percuma, ada brand dan sebagainya, maka dia rasa dihargai sebagai customer. Okay. Okay, next, apa yang perlu dibuat, okay, untuk nak tukarkan prospek ni menjadi customer, maka kita kena tetapkan waktu promosi terhad. Kena ada special. Dia tak boleh sepanjang tahun 365 hari tuan-tuan nak buat promosi. So bila 365 hari itu tak ada limit atau waktu-waktu terhad untuk promosi, maka tak ada special. Jadi kita kena tunjukkan something special yang membuatkan dia akan nak beli pada waktu-waktu tertentu. Jadi bila kita jalankan kempen, maka dia akan memberi impact untuk dia kena buat keputusan urgent. Sense of urgency tu kita kena create pada customer tu tadi. Okay. So yang kedua juga mungkin kita boleh tawarkan pada waktu-waktu tertentu, happy hour. Siapa selalu pergi Maidin? Siapa selalu pergi ke Jekyll? Okay? Jekyll ada masa-masa tertentu dalam 10 minit, katanya contoh beli baju Melayu. Saya selalu pergi beli baju Melayu sana. Harga baju Melayu tu biasanya contohlah harga 200. So bila happy hour saja, okay, dia akan letak harga 150. So jimat RM50. Bukan itu saja. Dengan happy hour tu tadi, okay, bukan setakat dia bagi diskaun RM50, tapi dalam package tu juga dia bagi samping percuma. Bukan itu saja, dia bagi lagi butang Melayu percuma. Jadi nampak tak? Harga jimat, lepas tu dapat lagi benda percuma. So seronok tak? So kita ni, masa tu nak survey harga saja, ataupun nak survey colour, tak jadi nak survey dah. Kita terpaksa nak buat keputusan. Kalau tak buat keputusan pada masa tu, maka kita tak dapat offer yang dia tawarkan tadi. Benda yang tak boleh nak tolak.
Siapa tak nak beli harga 200, dapat diskaun 50, dapat lagi percuma samping, dapat lagi percuma butang baju Melayu. Jadi kita pun, tak boleh ni, kena belilah. Maka kita pun berebut. Lepas tu ada ramai lagi yang sedang berebut. Jadi itu membuatkan kita pun rasa, tak boleh ni, kam ketinggalan pula, terlepas pula promosi dan sebagainya. Jadi itulah caranya. Okay. So yang ketiga, kita juga boleh menggunakan istilah grab now. Ambil sekarang. Perasan tak kalau tuan-tuan membeli satu produk dalam website, lepas tu dia bagi jangka masa. Kena buat transaksi dalam masa 5 minit. Okay, kerana 5 minit, dalam masa 5 minit tu dia bagi harga special untuk tuan-tuan. Jika terlepas transaksi selepas 5 minit, maka ia kembali kepada harga normal. Itu grab now offer. Ataupun yang keempat, tuan-tuan boleh juga gunakan promo code. Promo code. Macam mana nak guna promo code? Mungkin tuan-tuan ada bagi mereka voucher. Okey, kena guna sehingga 31 hari bulan. Kalau tak guna 31 hari bulan, maka diskaun kod ni akan invalid. Maka dia pun terpaksalah apa kira dia cari cara untuk beli produk tu sebelum 31 Ogos contohnya. Jadi dia terpaksa nak cari duit. Jadi benda ni lah yang kita kena create. Okey? Ataupun dia panggil call to action yang membuatkan mereka kena buat keputusan untuk grab offer-offer kita tadi. Ini dia panggil conversion. Okay. So dapat tak tuan-tuan setakat ini? Boleh follow, tolong komen jika dapat follow ataupun laju. Sebab saya biasa cakap benda ni, jadi biasa jadi laju lah mungkin. Peringkat saya mungkin laju. Okay, dapat. Terima kasih Puan Aliza. Puan Norasida kata, okay, Alhamdulillah. Okay, Puan Hawa kata, okay. So, next. So, ini layer yang ketiga. So, mereka dah membuat pembelian. Mereka dah jadi customer kita. Alhamdulillah. Tapi sebelum tu, tiba-tiba pula kan, sebelum nak tekan pembelian tadi, ada pula offer datang. Di sini yang paling penting, offer. Offer, apa dia? Then, call to action. Okay. Tapi sebelum tu, tiba-tiba perasan tak? Sebelum dia nak laksanakan, completekan transaksi tu, ada pula offer lagi. Okay, kalau ambil yang ni sekarang, dapat harga diskaun. Dapat harga special, dapat harga istimewa. Okay, dapat percuma barang-barang tertentu. Nampak? So, ini dia nak double cash. Dia nak tingkatkan jualan ataupun upsales. Okay? So, itu mungkin kita boleh gunakan pada layer yang keempat. Bagaimana customer yang pertama ni, kita nak jadikan mereka ni sebagai klien kita ataupun loyal customer kita. Menjadi peminat kita. Okay? So, mereka ni yang sedang membuat pembelian. Okay, klien ni adalah mereka yang sedang membuat pembelian. Dalam masa sama kita bagi slate offer tertentu. Ataupun mereka adalah pembeli sedia ada. Jadi, itu penting kita kena faham. Customer dengan klien. Kena tahu beza. Siapa customer, siapa klien. So, apabila kita ada customer, maka kita kena jaga mereka ni supaya menjadi klien kita. So, apabila kita ada klien, mudah untuk kita run produk-produk baru. Kalau kita ada promosi baru, pelancaran produk terbaru, maka mereka ni lah ada orang-orang yang pertama yang patutnya dapat dahulu. Macam AirAsia, kalau ada tiket percuma, maka dia akan bagi pada member dahulu 3 hari beli. Lepas tu baru dia open kepada yang lain. Sebab tu penting benda-benda macam ni kena faham siapa klien, siapa customer, supaya ada perbezaan dari segi eksklusif. Mereka ni rasa dihargai. Jadi itu sebab tuan-tuan kena jaga customer. Customer service ni tak pernah merugikan. Layanlah mereka. Bukanlah layan sampai ke tengah malam kena reply dan sebagainya. Tapi bersesuaian dengan keperluan apa yang sepatutnya dalam konteks customer service tadi. So, apa strategi yang kita kena buat? Apa strategi dia? So, dekat sini mungkin kita akan tawarkan pembelian combo. Bukan combo ya, combo. Apa dia pembelian combo? Iaitu mungkin dia beli macam KFC lah, beli set A, McDonald's, beli set A campur B, harga dia lebih jimat mungkin 40%. Kalau beli asing-asing, harga dia mungkin jadi RM18. So, bila beli combo A gabung dengan set A gabung dengan set B, so dia panggil combo, mungkin harga dia jadi RM11. Jadi, mereka pun akan membelilah. Jadi, kita upsell kat situ. Dia panggil upsell. Ataupun kita akan menggunakan tawaran-tawaran khas. Apa dia tawaran-tawaran khas? Okay, ambil sekarang yang ni,
tuan akan dapat macam saya kata tadi, dapat plan A, plan B, plan C, set A, set B, set C, percuma ke. So tawaran-tawaran terhad. So ini adalah wording yang kita boleh gunakanlah sebagai panduan anda apabila membuat copywriting tertentu. So apa yang kita perlu buat? Pertama sekali, tawaran pembelian combo. Itu antara yang kita boleh buat, tawaran pembelian combo. Itu kalau mereka sedang membuat pembelian. Sekiranya mereka dah membeli ataupun dah selesai membuat pembelian, maka kita boleh tawarkan, okey, terima kasih kerana telah membeli daripada saya. Ini saya bagi puan ada satu voucher code. Boleh gunakan sehingga 31 Ogos untuk pembelian yang berikutnya. So harga diskaun sebanyak 30%. Jadi kita boleh bagi tawaran untuk pembelian seterusnya. Ataupun yang ketiga, kita tawarkan mereka membership. Okey, membership ataupun loyalty. Jadi apabila mereka ada buat pembelian, kita bagi point, mata dan sebagainya. So mana nak jumpa yang membership ni? Okey, nak jumpa membership ni senang saja. Contohnya ialah Tupperware. Jadi Tupperware, lepas tu Shaklee ke. Ini adalah benda-benda yang ada membership. Pasal apa mereka membuatkan membership? Kalau harga bukan member, mungkin harga dia 100. Bila harga member, mungkin harga 70. So ada diskaun RM30. Jadi kita pun nak jadi member. So bila jadi member, maka secara tak langsung kita dah jadi sebahagian daripada organisasi itu. So bila kita dah jadi sebahagian daripada organisasi itu, maka kita akan ada meletakkan sedikit kesetiaan kepada mereka. Jadi kalau ada kompetitor lain yang jual produk lebih kurang sama, contohlah pada musim sekarang ni mungkin famous vitamin C. Okay? Yang saya tahu Shaklee ada vitamin C dia, lepas tu ada satu lagi company lain mungkin ada jual vitamin C, maka oleh kerana kita dah jadi member kepada Shaklee, maka rugilah kalau kita beli dengan company lain, sebab dekat Shaklee kita dah dapat diskaun lagi. Lepas tu kita boleh lagi promote jadi dropship dan sebagainya. Jadi ini penting. Kita kena ada strategi untuk jadikan mereka ni loyal customer. So inilah cara macam mana customer ni tadi kita nak jadikan klien kita. Okey tuan-tuan? Dapat tak idea ni? Itu saja untuk malam ini. Malam ni ringkas, insyaAllah padat. Cuma saya nak bawa tuan-tuan faham antara sales funnel dengan marketing funnel. Okey, macam dekat Pasaraya. Betul, Pasaraya, Maidin dan Watson. Betul, tepat sekali. Nampak? Watson, dia akan ada bersaing dengan Guardian. Jadi kalau kita ada member card dekat Watson, rugilah kita pergi beli dekat Guardian. Sebab kita nak kumpul point tadi. Contoh juga kalau kita pergi Maidin. Lepas tu kita nak membeli belah pula dekat Tesco. Dua-dua ada loyalty card. Jadi mana satu yang kita nak kumpul point tadi? Kita harga mungkin lebih kurang sama. Tapi oleh kerana point tu tadi, membuatkan kita nak beli terus dengan satu-satu company saja. Okay? Terima kasih pada Puan Liza. Ringkas tapi padat. Okay. So, kita buat contoh. Senang. Kita buat contoh ya. Okay, next. Contoh customer journey. Okay, contohlah. Kita pergi ke platform Facebook. So, dekat Facebook ada ramai. Okay, pengguna yang paling ramai, platform yang paling ramai penggunanya ialah Facebook. Okay, so ada ramai di sana di pelbagai peringkat umur. Daripada kanak-kanak, remaja, belia, beliau, sampailah ke warga emas. So, dekat situ ada ramai kumpulan sasar yang kita boleh lihat. So, mereka ni berjalan sana ke sini, scroll up, scroll down, klik sana, klik sini, klik video, tengok gambar, lepas tu pergi tengok kawan punya Facebook, atau lepas tu tengok lagi cerita pasal politik, tengok cerita pasal iklan dan sebagainya. Jadi, mungkin mereka ni tak ada hala tuju dalam tu. Hanya mengisi masa lapang. Jadi, apa yang kita buat? Kita kena ada satu copywriting untuk memikat mereka. Satu, copywriting. Kedua, mungkin kita kena ada gambar ataupun video yang membuatkan dia stop untuk scroll. Dia kena pada apa yang dia nak tengok, sesuai dengan apa dia nak baca. Jadi kita kena ada benda yang berkaitan. Jadi mereka ni kita panggil sebagai stranger, kita lead. Okay, kita alirkan mereka pergi ke grup kita. Katalah kita nak bawa mereka pergi ke grup WhatsApp, maka kita bagi link WhatsApp dekat kita punya Facebook tadi. So, apabila mereka dah klik link WhatsApp tadi, mereka akan masuk ke dalam grup WhatsApp. So, bila mereka duduk saja dalam grup WhatsApp tu tadi, of course mereka ni dah jadi prospek kita. Sebab
mereka dah tunjukkan minat dengan apa yang kita ingin kongsikan. Sekarang ni kita kena fikir macam mana mereka ni nak jadi customer kita pula. So kita kena buat tawaran. So apa tawaran-tawaran dia bergantung kepada produk yang tuan-tuan ada sekarang. Kalau sambal tadi, buy one free one. Beli satu percuma satu. Pembelian tempoh terhad dapat diskaun. Guna voucher ni sehingga 31 bulan dapat harga sekian-sekian. Jadi tawaran tu bergantung kepada anda nanti. So mereka pun dah jadi customer. So apabila mereka jadi customer, maka perkara yang seterusnya kita nak jadikan mereka klien. Macam mana nak jadikan mereka ni klien kita? Pertama kita buatlah loyalty point. Okay? Satu loyalty point. Okay? Ya, ataupun keahlian. Yang kedua, kita bagi mereka voucher. Voucher untuk pembelian seterusnya. Okey? Puan, nanti gunakan kod ini untuk beli yang seterusnya. Ataupun simpan voucher ni untuk pembelian seterusnya dan sebagainya. So, yang ketiga, kemungkinan besar mereka ini kita boleh lantik menjadi dropship. Dropship tu pun jatuh dalam kategori klien. So, bila mereka jadi dropship kita, mereka bukan agent, mereka ada dropship. Mereka ni seolah membeli dengan kita pada harga diskaun dan mereka akan jual pada orang lain. Jadi mereka tak perlu ada modal lah. Maksudnya customer lain beli, lalu dia order dengan kita. So, dropship ni pun dikategorikan sebagai klien kita. Okay, kerana mereka kiranya membeli daripada kita. Jadi kita tawarkan keuntungan, referral ataupun referral program. Kalau ada kawan dia bawa, kita bagi dia commission dan sebagainya. Sebab dia dah guna produk yang berkaitan. Itulah contoh yang kita boleh buat. Okey. Ada pertanyaan tuan-tuan? Jika ada pertanyaan, sebelum kita ada lagi 9 minit. Setakat ni faham. Okey, terima kasih Puan Liza. Okey, yang lain macam mana kawan-kawan yang lain? Saya harap semua anda dapat follow kita punya perkongsian pada malam ni. Mudahkan anda semua faham apa itu customer, apa itu sales funnel dan juga apa itu marketing funnel. Kerana dua perkara ni kita akan belajar esok macam mana nak manfaatkannya. Besok kita akan belajar insya-Allah berkenaan dengan traffic dengan lead. So bagaimana traffic dengan lead menggunakan WhatsApp. So kita nak kongsikan copywriting kita dekat Facebook ke, dekat Instagram atau WhatsApp group yang lain dan kita nak bawa mereka, kita nak tarik mereka pergi ke grup WhatsApp kita. Okay? So apabila mereka dalam grup WhatsApp kita, maka kita nak jadikan mereka ni sebagai customer. Daripada prospek pergi ke customer. So insyaAllah esok kita akan kongsikan berkenaan dengan bina dan urus database dan yang kedua bina prospek dan sales anda. Okay? Saya ada buat nota untuk rujukan sendiri. Okay, Alhamdulillah. Okay, insyaAllah jangan risau. Nanti isi maklumat, nanti selepas ni admin akan bagi borang kehadiran. Nanti isi je maklumat anda dalam borang tu. Kita akan email. Pertama, nota yang ada sekarang ni kita akan email. Kedua, rakaman. Rakaman kelas supaya tuan-tuan mudah untuk buat rujukan. Jadi manfaatkanlah maklumat-maklumat yang kita ada. Okay. Okay, so itu saja untuk malam ini. Terima kasih pada semua yang sudi hadir untuk berkongsi cerita. InsyaAllah sebagai pengumuman ataupun perkongsian awal, insyaAllah hari Jumaat ni kami akan buatkan lagi satu sesi free view seperti mana tuan-tuan dah lalui sebelum ni untuk kita nak jemput mereka yang lain lagi hadir kelas ini. Kelas percuma selama 12 sesi. So bermula minggu depan topik yang baru iaitu banyak berkenaan Facebook, Google My Business, Design Gaya Pro dan juga Masterlink. So ada beberapa topik yang akan kita kongsikan pada minggu hadapan. Jadi jika ada rakan-rakan yang rasa perlukan kelas-kelas asas ni, boleh jemput mereka masuk dalam grup awal tadi. Hari Jumaat ni kami akan buat preview. Saya kena buat preview dahulu sebab saya tak nak mereka ada ramai pertanyaan. Kenapa you boleh buat kelas percuma? Itu orang tanya. Macam seolah-olah saya ni nak buat upsell ke dan sebagainya. Memang mereka tanya saya, ada upsell ke selepas ni? Saya tak ada buat upsell tuan-tuan. Dalam kelas saya ni
memang semuanya percuma. 12 sesi ni adalah kelas percuma. Cuma syaratnya hanya dapatkan satu SIM card saja berharga RM10. Top up tu terpulang pada tuan-tuan dan dapatkan manfaat 2 tahun tadi. Tapi memang kita recommend top up RM30 lah untuk dapatkan 2 tahun. Itu saja syarat. Kita tak ada upsell. Lepas ni nak belajar seterusnya, kena tambah sekian tu tak ada. Sebab saya ajar benda basic. Yang upsell ni itu adalah kelas-kelas advance mungkin. Jadi tuan-tuan boleh mungkin cari di tempat-tempat lain lah. Cuma mungkin adalah yang saya boleh recommend. Tapi bukan saya anjurkan. Saya hanya bagi information saja. Cuma yang dalam grup saya ni, banyaknya kita akan buat kelas-kelas yang di bawah siliaan MDEC dan juga siliaan Perkeso. Kerana saya punya bos sendiri, master trainer adalah training provider kepada Perkeso. Jadi apa yang berkaitan yang percuma tadi ni saya akan kongsikan supaya tuan-tuan tak perlu bayar 1 sen pun pada saya. Ada orang call saya, dia macam mana nak bagi Allah Akbar, dia nak bagi sagu hati, dia rasa terima kasih. Saya kata tak perlu, sebab memang itulah niat kita. Ini apa yang saya buat ni percuma, hanya dapatkan singkat cukup. Itu saja. Belanja saya like dekat Facebook pun dah cukup dah. Okay, so itu saja daripada saya. Terima kasih pada semua anda yang hadir pada malam ni. Saya doakan anda semua dikurniakan kejayaan, kesihatan walafiat, dilindungi daripada sebarang wabak penyakit, dan dikurniakan kejayaan, kehidupan husnul khatimah, keluarga sakinah mawadah warahmah, dan anak-anak generasi jilul Quran soleh dan solehah. Okay, itu saja daripada saya tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita tangguh dengan soal asna tasbih keparah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusr innal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis shawab. Okay, terima kasih kepada semua. Assalamualaikum. Terbaik bos, terima kasih. Terima kasih bos.